Semalam euro dan pound sterling meneruskan kenaikan berbanding dolar Amerika Syarikat didorong oleh peningkatan jangkaan bahawa Rizab Persekutuan akan mula mengurangkan kadar faedah tahun depan. Dolar Amerika Syarikat merosot walaupun data pengguna Amerika Syarikat meyakinkan indeks lembaga persidangan meningkat sehingga 102 pada bulan November, manakala ahli ekonomi meramalkan ia menurun sehingga 101.0. Bagaimanapun, ucapan oleh beberapa pegawai Fed memberikan tekanan terhadap dolar. Governor Fed Christopher Waller berkata bahawa beliau boleh melihat satu titik di mana Fed mungkin mula menurunkan kadar sekiranya berlaku penurunan berterusan dalam inflasi dalam tempoh 3 hingga 5 bulan akan datang. Pasaran kini menetapkan harga dalam potensi untuk pengawal selia menurunkan kadar sebanyak 100 mata asas tahun depan. Dengan latar belakang ini, dolar Amerika Syarikat semakin lemah sekaligus membuka jalan keuntungan kepada aset berisiko seperti euro dan pound British. Kalender makroekonomi hari ini menampilkan sekumpulan statistik dari UK termasuk data mengenai bekalan wang M4, kelulusan gadai janji dan pinjaman bersih kepada individu. Jerman bersedia untuk mengeluarkan data mengenai inflasi yang dijangka berkurangan pada bulan November. Jika penunjuk itu memenuhi jangkaan pasaran, euro boleh mengalami tekanan. Namun begitu memandangkan dolar yang lebih lemah, mata wang Eropah tidak mungkin mengalami kerugian besar. Tumpuan peserta pasaran adalah pada data pertumbuhan KDNK Amerika Syarikat. Ekonomi Amerika Syarikat diramalkan telah berkembang sebanyak 5% pada suku ketiga berbanding anggaran awal pada kadar 4.9%. Kenaikan KDNK suku ketiga mungkin akan membawa dolar lebih rendah. Selain itu, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap ucapan Governor Bank of England Andrew Bailey memandangkan pengawal selia British masih memihak kepada pengetatan monetary selanjutnya. Pound sterling berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya berbanding dolar. Tambahan pula, Presiden Rizab Persekutuan Cleveland Loretta Mester bersedia untuk berucap hari ini. Walau bagaimanapun, kenyataan beliau tidak akan membawa kepada sebarang perubahan dramatik dalam pasaran. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Menurut carta euro US dollar 1 jam, false breakout di 1.1015 akan mencipta isyarat jual sekaligus mengheret euro turun ke 1.0978. Jika kenaikan harga menguasai semula pasaran dan harga berbentuk false breakout pada tahap ini, isyarat beli yang kuat akan dihasilkan dengan euro melantun semula ke 1.1015. Jika harga bersatu di atas tanda ini dan mengujinya dari atas ke bawah, jumlah pembelian akan meningkat lagi. Dalam kes ini, mata wang Eropah berkemungkinan akan meningkat sehingga 1.1058 dan 1.1103. Pada tahap 1.1103, saya cadangkan untuk membuat penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Penjualan di 1.1058 boleh dipertimbangkan hanya di false breakout. Sebagai alternatif, jika harga menembusi di bawah 1.0978, euro mungkin akan menurun ke tahap sokongan 1.0947 dan 1.0921. Pada tanda ini, anda disarankan untuk membuat pembelian di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Walau bagaimanapun, senario kejatuhan ini hanya mungkin berlaku sekiranya tinjauan analisa yang lebih kukuh daripada jangkaan pertumbuhan KDNK Amerika Syarikat. Bercakap tentang pound British, keadaannya adalah serupa. False breakout di 1.2680 atau 1.2640 akan membuka peluang untuk pembelian pasangan tersebut. Pembelian di rebound akan relevan di 1.2601 dengan jangkaan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Jika harga menembusi di atas 1.2728 dan menguji tahap ini dari atas ke bawah, anda boleh membuat pembelian tambahan dengan mengira kenaikan sehingga 1.2761 dan 1.2797. Walaupun pound sterling berada dalam wilayah lebihan pembelian, komen hawkish daripada Governor BOE Andrew Bailey boleh memacu pound British lebih tinggi. Pada tahap 1.2797, pedagang disyorkan untuk membuat penjualan di rebound dengan jangkaan pergerakan 30 sehingga ke 35 pips. Penjualan di 1.2761 dan 1.2728 boleh dibuka hanya di false breakout.
Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.